Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: hafizu 'ala salawat, peliharalah salat-salat, terutamanya wassalatil wusta, sembahyang yang pertengahan, iaitu sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu mendirikan salat dalam keadaan khusyuk. Kata sahabat radhiyallahu taala anhum, apabila turun ayat ini, fa umirna bis-sukut, lalu kami diperintah supaya diam di dalam salat. Hadis yang saya bacakan tadi adalah riwayat sahabat Nabi SAW, nama dia Muawiyah bin Hakam, yang mana asbabun nuzul ataupun asbabul wurud hadis. Sahabat ini nama dia Muawiyah bin Hakam. Dia salat bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang yang bersin dalam solat. Ada seorang daripada jemaah itu bersin. Dia pun ucap Alhamdulillah secara perlahan. Lalu Muawiyah yang riwayat hadis ni, dia pun menjawab Yarhamukallah dengan kuat. Dengan mengangkat suara, dia mengatakan Yarhamukallah. Lepas tu kata dia, faromanil qawmu bi absarihim, apabila aku mengucapkan yarhamukallah, al-qawm di sini dengan maksud jemaah. Para jemaah melihat aku dengan jelingan mata mereka, tengok dalam keadaan nak marah. Jadi semua jeling kepada aku. Fakultu, lalu kata Muawiyah ini, dia kata, wasukla ummayah, habislah aku. Mereka dah jeling kepada aku. Mereka melihat aku dalam keadaan aku tahu ini muka marah ni. Lalu aku pun kata dalam hati, wasukla ummayah, habislah aku. Lepas ni kena taruh punya. Itu maksud wasukla ya ummayah. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Dia pun cakap, ma sya'nukum tanzuruna ilai, kenapa kamu tengok saya tengah sembahyang ni? Apabila dia jawab azan, apabila dia jawab bersin dengan nada yang kuat, jemaah lain pun jeling dah kepada dia. Tengok macam tu, jeling tanda marah. Sebab tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Tak boleh selain daripada tasbih, zikir dan juga baca Quran. Jawab bersin tak boleh. Jawab salam pun tak boleh juga dalam salat. Apabila orang bagi salam, kita dengar Assalamualaikum, kita nak jawab tak? Tetapi kita mengisyaratkan dengan salat kita supaya dia dengar. Kalau takbir tu takbir kuat sikit, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu akbar. Kalau Fatihah baca kuat, menunjukkan kita sedang salat. Dia fahamlah. Tapi kalau dia bagi salam juga, mungkin dia tak dengar.
ataupun dia bagi salam juga, dia tak faham. Isyarat yang diberikan tak faham-faham juga. Ini tak boleh buat apa lah. Jadi kata Muawiyah ini, apabila jemaah para sahabat melihat menjeling kepada aku pun cakap, ma tanzuruna ilayya ma sya'nukum, apa pasal kamu tengok kepada aku dah buat salah. Kemudian para sahabat ini faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim, lalu mereka pun tepuk paha mereka. Mereka menepuk paha dengan kuat, tepuk macam tu, isyarat mereka menyuruh ataupun memerintahkan aku, yusammitunani, supaya aku diam. Mereka mengisyaratkan seolah seperti ini, diam. Lalu kata Muawiyah, fasakattu, aku pun diam. Dalam keadaan habislah, lepas ni habislah aku. Jadi Muawiyah ini, sahabat Nabi ni, dia cakap dalam solat, bukan sekadar menjawab bersin, tetapi dia cakap apa tengok-tengok. Dia cakap macam tu. Apabila diperintahkan buat isyarat begini, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi selesai sembahyang, kes ni Nabi imam. Masa ni Nabi sedang menjadi imam. Bila selesai, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini, dia kata apa? Fabi abi huwa wa ummi, demi bapa aku dan juga ibu-ibu aku. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya tak pernah jumpa manusia yang baik macam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas habis solat, bukan nak marah saya. Ma karahani, Nabi tak tengking saya. Wala darabani, Nabi tak pukul saya. Wala syatamani, Nabi tak mencaci saya. Tapi Nabi buat apa? Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi salah, semayang ni, la yasluhu fihi kalamun nas. Sahabat tadi, kalau kita tengok dalam hadis ni, sahabat tadi jeling, menunjukkan muka marah. Kemudian dia kata, demi Allah, saya tidak pernah melihat pendidik ataupun yang tidak pernah melihat orang yang sebaik Nabi SAW dari sudut pengajaran. Nabi nak ajar orang yang tak tahu, orang yang jahil, Nabi tak tengking. Baginda tidak marah, baginda tidak mencaci maki saya. Tetapi Nabi mengatakan, inna hadhihi salah la yaslu fihi kalamun nas. Semayang ni tak dibenarkan percakapan daripada manusia. Tak dibenarkan lafaz yang keluar daripada mulut itu adalah percakapan selain daripada tasbih. Kata Nabi SAW, innama hiya tasbih. Semayang ni, dalam semayang yang dibenarkan adalah kalimah-kalimah tasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan Tuhan daripada sifat yang tidak layak. Kita baca dalam rukuk, kita baca dalam sujud, itu dinamakan sebagai tasbih. Kemudian lagi kata Nabi, wat takbir, yang dibenarkan hanyalah takbir, Allahu Akbar, wa qiraatul Quran, dan juga bacaan-bacaan Al-Quran, Fatihah dan surah-surah yang lain. Dia kata, saya tak pernah tengok ataupun saya tak pernah jumpa orang macam Nabi. Bukan nak marah, tapi ajar pula cara yang betul. Itu adalah bagaimana Nabi SAW menjadi seorang pendidik. Bagi orang yang tidak mengetahui, bagi orang yang tak ada asas, bukan kecam, bukan marah dia, tetapi mengajar dengan cara yang baik, dengan nada yang lembut. Sebab tu dia kata, saya tak pernah jumpa orang macam ni. Kemudian daripada hadis lain pula, diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, katanya, inna kunna natakallamu fi shalah, sesungguhnya kami bersembang dalam solat. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu zaman Nabi kami bercakap dalam solat. Bersembang macam tak ada apa. Sebab
belum ada larangan lagi pada waktu itu. Yukallimu ahaduna sahibu bihajatih. Kami bersembang pada zaman Rasulullah sehingga turunnya ayat hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin, sehingga Allah turunkan ayat hafizu, peliharalah sembahyang kamu, terutama yang sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar. Wusta ni maksudnya tengah-tengah jari tengah ni asar lah. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikan salat dalam keadaan kamu ni. Qanitin ini dia ada dua maksud. Yang pertama maksud dia asal daripada perkataan kunut. Kunut ini dia ada dua makna. Yang pertama, kunut dengan makna khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunut dengan makna berdiri, ataupun kunut dengan makna berdiri. Maka itu adalah dua makna. Yang dimasukkan dalam ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, dalam keadaan khashi'in lillah. Apabila nak khusyuk, tinggal perkara-perkara yang boleh melalaikan, perkara yang boleh menghalang daripada mendapat khusyuk di dalam solat. Jadi apa yang berlaku, seperti mana dalam hadis yang lain, kisahnya lain, tetapi keadaan ataupun cara baginda mendidik itu lain, sama. Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab dia datang berjumpa dengan Nabi. Arab ni dipanggil A'rabi, merujuk kepada orang Arab pendalaman, ataupun dipanggil Badui. Badui ni senang cakap orang asli lah. Orang asli. Dia datang masuk ke dalam masjid, fabala fil masjid, ataupun fabala fi tarafil masjid. Lalu dia kencing di dalam masjid, di sudut masjid. Dia kencing di hujung ataupun di sudut penjuru masjid, tapi masih dalam masjid. Kemudian apa yang dilakukan? Para sahabat ni menengking dia. Para sahabat memarahi dan juga menengking Arab Badawi tersebut. Marah. Sebab apa? Ini masjid, kamu kencing dalam masjid. Lalu kata Nabi SAW, da'ahu, biarkan dia. Biarkan dia dengan maksud jangan kamu marah dia, jangan kamu nak pukul dia, sehingga ada sahabat yang nak memukul dia. Nabi kata biar. Nanti dia ketakutan. Ini hikmah bagaimana Nabi SAW mendidik, bagaimana Nabi mengajarkan orang yang tidak ada asas, orang yang belum tahu hukum hakam. Kalau sahabat marah dia, dia lari lah. Betul. Kalau sahabat nak pukul dia, dia lari. Bila dia lari, dia sedang kencing. Jadi air kencing tu, daripada nak kena basuh satu tempat, dia kena basuh satu masjid. Tergabur habis. Itu dipanggil fiqh, kefahaman, ataupun bagaimana Nabi SAW berfikir dengan fikiran jauh, bukan tengok satu tempat. Sebab apa? Kalau sahabat ada yang nak pergi marah dia, ataupun ada yang nak pergi pukul dia, dia akan lari. Sedangkan waktu itu dia sedang kencing. Tak sempat, nanti silap kena basuh satu tempat, jadi kena basuh satu masjid. Nabi kata biar dia selesai dulu. Biar dia selesai. Kemudian Nabi minta satu bekas daripada air, dan kemudian Nabi basuh tempat tersebut. Lalu Nabi SAW mendidik ataupun mengajarkan kepada Arab tersebut, ini adalah masjid rumah Allah, bukan tempat qada hajat. Maksudnya tidak boleh, tidak dibenarkan membuang ataupun sesuatu perkara yang najis dimasukkan ke dalam tempat ini. Itu adalah bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan orang yang tidak ada basic, kosong di dalam agama. Bukan dengan cara menengking, tetapi baginda ajar dengan cara yang baik. Sebab itu telah dibuat kajian menunjukkan bahawasanya baginda Rasulullah SAW adalah guru, murabbi, pendidik
yang tidak ada tolak banding, sehingga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikutan yang baik, contoh yang baik. Kita nak ikut dari sudut apa? Semua baik. Nak jadikan Nabi sebagai seorang suami, maka Nabi adalah contoh suami paling baik. Nak jadikan Nabi sebagai idola dari sudut pendidik, maka Nabi adalah pendidik yang terbaik. Sebab disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, qudwatun hasanah, contoh yang baik dari sudut peribadi, dari sudut fizikal. Tapi fizikal nak tiru tak boleh, rupa paras tak boleh nak tiru. Dari sudut peribadi dan juga akhlak, maka contoh yang paling baik adalah Nabi SAW. Dari sudut pandang yang berbeza, kita nak pandang Nabi, nak jadikan Nabi idola dari sudut pemimpin, maka Nabi yang baik. Dari sudut ketua keluarga, Nabi yang baik. Dari sudut panglima perang, Nabi baik, dan sebagainya. Sebab itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan disebut dalam ayat lain, innaka la'ala khuluqin azim. Tuhan puji Nabi ini mempunyai akhlak ataupun peribadi yang agung dari semua sudut. Walaupun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada yang bukan wahyu, tetapi ijtihad Nabi sendiri sebelum turun wahyu. Baik, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, seperti mana yang kita tahu, semuanya adalah wahyu. Bahkan cakap pun bukan cakap kosong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi ada beberapa topik ataupun ada beberapa perkara yang merupakan ijtihad Nabi. Apa maksud ijtihad Nabi? Nabi melakukan sesuatu perkara, pada waktu itu belum ada perintah, larangan ataupun suruhan. Nabi buat dulu. Contoh, seperti mana yang berlaku di dalam satu peperangan disebut Perang Tabuk. Perang Tabuk Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah, yang mana Nabi telah beri keizinan kepada 3 orang untuk tidak pergi perang. Laqad afallahu anka lima azinta lahum. 3 orang ni mereka tidak menyertai peperangan Tabuk, tidak turut serta bersama dengan Nabi, atas alasan-alasan yang mereka sendiri cipta. Nabi tak tahu. Mereka cipta alasan, macam mana kami nak pergi, nak tinggal anak bini, nak tinggal kami banyak urusan lah, kami tak dapat pergi perang bersama dengan kamu. Kerana mereka tahu perjalanan itu adalah perjalanan yang sukar, perjalanan yang jauh, perjalanan yang memenatkan. Tabuk daripada Madinah ni hampir 800 km. Hampir 800 km perjalanan. Macam Johor Bahru ke Perlis, lebih kurang. Kalau kita driving pun penat ya. Tapi zaman tu seekor unta kena kongsi 3 orang. Bergilir. Saya naik 2-3 jam, tukar pula orang lain naik, saya jalan kaki pula. Kemudian tukar pula, orang tu naik 3 jam, tukar pula orang lain, nak boleh sampai kepada satu tempat nama dia Tabuk, untuk berperang. Tapi tak jadi perang pun dengan Rom pada waktu itu, yang mana kemenangan Rom ini disorak gembira oleh orang-orang Islam. Tak jadi perang dengan Rom. Rom ni dia berperang dengan Parsi. Rom masih ahli kitab, yang dipimpin oleh Herakla ataupun disebut sebagai Hercules. Parsi ni bukan ahli kitab, dia sembah api tu. Sebab tu antara masalah yang lebih ringan, Rom lebih baik daripada Parsi. Sebab itu bila Allah turunkan ayat dalam surah Rum, ghulibatir Rum, bila Rom digulingkan orang Islam, tepuk tangan. Maaf, apabila Rom menggulingkan Parsi, orang Islam tepuk tangan. Kerana dia lebih dekat dengan Islam.
Yang lebih dekat dengan Islam adalah Nasrani, yang mana Rom pada waktu itu adalah beragama Nasrani, ahli kitab. Baik, dipendekkan cerita, apabila Nabi memberi izin, okey tak apalah kamu tak pergi perang, 3 orang tadi. Lalu Allah turunkan ayat dalam surah Taubah, laqad afallahu anka wahai Rasulullah, Allah maafkan kamu kerana engkau telah beri izin kepada 3 orang tadi yang untuk tak pergi perang. Bukan maksud Nabi melakukan kesalahan, bukan bermaksud Nabi buat dosa, tapi Nabi berijtihad dengan sendiri sebelum turunnya wahyu. Begitu juga yang berlaku di dalam perang Badar, apabila Rasulullah SAW sebelum daripada turunnya wahyu, Nabi minta pandangan kepada sahabat macam mana nak lakukan dengan tawanan-tawanan perang Badar. Apabila musuh ditewaskan, kalah musuh dalam peperangan Badar, maka ada tawanan perang. Masa itu belum lagi diturunkan wahyu. Nabi minta pandangan sahabat, nak buat macam mana dengan tahanan ni. Minta pandangan. Umar kata kita bunuh semua, tak payah tinggal seorang pun. Minta pandangan Abu Ubaidah, dia kata kita bakar elok. Ganas pandangan. Tapi Nabi tak kritik pun pandangan yang begitu. Nabi tak kata apa punya idea lah, agak-agak lah sampai nak bakar orang, nak bunuh. Nabi tak kritik. Sebab apa? Kita minta idea orang, kita sedia untuk mendengar. Betul? Kita minta pandangan orang, kita minta idea orang, bermaksud kita sedia untuk mendengar. Terima ataupun tak, isu lain. Tapi ni tak. Bila kita mesyuarat dengan orang, kita berbincang dengan orang, adakan perbincangan, kemudian orang tu keluarkan idea, kita cantas. Orang tu keluar idea, baik tak dia bincang. Betul? Baik dia seorang bagi pendapat dia. Ini baru nak kemukakan pendapat, dah kena. Nabi SAW tak petikai pandangan yang dilontarkan oleh para sahabat. Kemudian Nabi tanya Abu Bakar, macam mana nak buat ni dengan tahanan perang ni? Abu Bakar kata kita bebaskanlah. Kita bebas, kita minta duit. Kalau mereka tak mampu bayar, mereka kena ajar orang pandai di kalangan mereka ni, kena ajar anak-anak orang Islam. Bagi pendidikan kepada anak orang Islam. Kalau mereka tak mampu, tebus diri mereka dengan wang. Oh, Nabi kata okey juga ni. Nampak pandangan yang lebih sederhana. Turunnya ayat dalam surah Al-Baqarah. Turun ayat dalam surah Taubah. Mannan wa filah. Bebas dan minta tebusan. Kamu nak bebas, boleh bayar duit pampasan. Maksudnya turun ayat, Allah Subhanahu Wa Taala perkenan idea Abu Bakar. Idea yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru turun wahyu, maksudnya Nabi tanya dulu, baru diturunkan wahyu. Itu adalah ijtihad daripada Nabi SAW. Ini baru dinamakan sebagai pemimpin. Kalau kita ketua, bukan bermaksud kita boleh buat sekali. Kalau kita ni pemimpin, kita ketua, bukan boleh kita buat tanpa minta pandangan orang lain. Kalau nak ikut contoh Nabi, begitulah. Minta pandangan orang bawah, minta pandangan AJK, tak ada salah. Organisasi yang bagaimana, sama ada organisasi masjid ke apa ke, minta pandangan orang lain. Ini kalau kita ketua, kita pengurusi, kita buat suka hati. Baik tak payah ada organisasi. Baik dia buat sendiri semua kan. Ini contoh yang terbaik. Jadi bila turun ayat, Allah Subhanahu Wa Taala pilih pandangan Abu Bakar, menunjukkan bahawasanya semua perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah wahyu, tapi ada kala Nabi berijtihad. Nabi berijtihad sebelum diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak bermaksud apa yang Nabi lakukan kita tak boleh ikut. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Umar, dua orang ni sahabat yang paling banyak ikut Nabi dari sudut apa? Tindakan apa jua yang dilakukan oleh Nabi.
Sehingga cara nak mencedok lauk pun ikut Nabi buat. Kita kalau nampak lauk tu, lauk yang berkuah, kita cedok, dah nampak lauk. Tapi Anas bin Malik tak, dia ikut cara Nabi. Pusing, kacau dulu, baru angkat. Sahabat tanya kepada Anas, kenapa buat macam tu? Angkat terus lah. Dia kata, saya nampak Nabi buat macam tu. Bermaksud Anas ni dalam fikiran dia, Nabi tak buat perkara yang sia-sia. Mesti ada hikmah dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi SAW ni pada tugas dia, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tugas Nabi adalah mengajar Quran dan juga al-hikmah, hadis yang menjelaskan Quran dan juga hikmah yang kita tak tahu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka waktu jahiliah dalam keadaan sesat, maka Allah utuskan Nabi SAW untuk ajar mereka. Maka apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang sama ada bersangkut paut dengan syariat, seperti solat yang saya sebutkan tadi, ataupun yang tidak bersangkut paut dengan syariat, seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan, cara cedok lauk, cara berjalan, cara tidur, yang tidak berkaitan dengan syariat. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh ikut. Boleh ikut. Sebab itu apabila membincang tentang sunnah Nabi, melalui pelbagai aspek. Bukan hanya Nabi cakap, tapi apa tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semua apabila kita ikuti, maka dinamakan sebagai sunnah. Bagaimana? Baginda SAW dalam hadis yang lain, baginda keluar daripada rumah, kemudian masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba faiza hiya bihalaqatain, nampak ada dua kelompok dalam masjid. Satu yaqra'una al-Quran wa yad'una Allah. Satu kumpulan dalam masjid, Nabi nampak mereka sedang baca Quran dan mereka sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelompok lagi satu, mereka ini yu'allimuna, yata'allamuna wa yu'allimun. Mereka belajar, buka kitab, belajar apa yang yang dimaksudkan dengan Alkitab, apa kandungan isi Quran, belajar tentang hukum hakam, dan ada yang mengajarkan mereka. Sahabat Nabi SAW yang paling pakar sekali, yang paling arif tentang hukum hakam adalah Muaz bin Jabal. Ini diakui oleh Nabi SAW. Kalau kamu nak tanya bab hukum hakam, tanya Muaz bin Jabal. Nak tanya tentang ayat diturunkan di mana, tentang apa ayat itu diturunkan, tanyalah Abdullah bin Mas'ud. Nak tahu hukum hakam tentang pembahagian pusaka faraid, apabila berlaku kematian, maka berapa anak dia dapat, berapa ibu dia dapat, dipanggil pembahagian harta pusaka, seperti dalam surah An-Nisa. Tanyalah Zaid bin Sabit. Ini akuan daripada Nabi SAW, menunjukkan Nabi dah tahu. Ini dipanggil murabbi, tahu apa kepakaran dia, tahu apa yang dia, sehingga Umar belum jelas. Sewaktu hampir wafat Nabi SAW, Nabi telah beri mandat kepada seorang sahabat ni, nama dia apa? Usamah bin Zaid. Beri mandat kepada Usamah, bila saya wafat, kamu ganti pemimpin ataupun kamu jadi panglima perang. Sedangkan Usamah bin Zaid waktu itu berumur 19 tahun. Umar tak jelas, kenapa Nabi lantik budak-budak kenapa Nabi suruh budak-budak jadi panglima perang. Bila nak perang ni dia ketua. Sehingga ada sahabat lain yang tidak bersetuju, apa ni budak mentah. Lepas Rasulullah wafat, maka Umar melaksanakan perintah dan juga amanat daripada Nabi SAW, kerana Nabi tahu apa yang kami tak tahu. Apa kriteria yang ada pada sahabat, semua dalam poket Nabi. Senang cakap beginilah, akal lawak tu dalam poket saya lah.
Tak payah nak kelentong lah. Seolah macam tu. Apa hati watak ataupun karakter para sahabat ini semua Nabi tahu. Sebab tu baginda memberikan sesuatu mandat kepada orang yang layak. Itu baru digelar sebagai muallim ataupun murabbi. Jadi dalam hadis tadi Nabi duduk, Nabi lihat dua kumpulan, kemudian Nabi kata apa? Kullun ala khair. Yang ni bagus, yang ni pun bagus. Jadi bermaksud orang yang duduk dalam majlis talaqi, baca Quran, bagus. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam kuliah, dengar bab hukum makam, dengar bab mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagus. Kemudian apa Nabi buat? Fajalasa ma'ahum. Nabi duduk dalam kumpulan orang yang belajar tadi, dengar kuliah. Nabi duduk situ. Nabi duduk dalam kumpulan orang yang sedang belajar, bukan dalam kumpulan orang yang sedang mengaji Quran. Nabi duduk sini. Kemudian Nabi kata apa? Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutuskan sebagai pendidik. Aku diutuskan sebagai guru yang mengajar. Banyak disebutkan dalam hadis tentang bagaimana teknik yang saya rasa para guru ataupun cikgu kena kuasai teknik ini. Dikumpulkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab. Apa dia kitab dia? Kaifa yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mualliman. Bagaimana Nabi berjaya menjadi pendidik? Bukan senang nak jadi guru. Bukan senang nak jadi pendidik. Bahkan jangan kita pandang pendidik itu hanya di sekolah, bukan. Di rumah. Di rumah, di sekolah, di mana-mana Nabi SAW adalah pendidik. Macam mana? Satu buku telah mendedahkan 40 teknik macam mana cara Nabi mengajar, supaya memberi kesan didikan tersebut membekas dalam hati murid, seperti mana didikan Nabi membekas dalam hati para sahabat. Sebab tu orang barat telah buat satu statement. Dia kata Muhammad, dia kata, orang yang luar biasa, berjaya membentuk masyarakat Arab yang dulunya bersifat kasar, keras, saling berbunuhan, menjadi saudara, menjadi orang yang bersatu. Hapuskan persenjataan membunuh ratusan tahun dulu. Susah benda ni. Tapi diakui bahawasanya Nabi SAW berjaya buat benda tu. Dalam banyak-banyak teknik, cara Nabi SAW mengajar adalah dengan melakukan terlebih dahulu. Bukan hanya sekadar buat itu, buat ini, larang, suruh. Kita kalau asyik suruh, dia bukan satu perkara yang memberi kesan. Budak-budak kalau kita suruh lama, dia takkan buat. Apa dilakukan oleh Nabi? Suruh serta buat. Ini yang paling banyak, teknik yang paling banyak digunakan oleh Nabi SAW. Seorang sahabat ni, dia datang jumpa Nabi dalam hadis. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa at-tuhur? Macam mana saya nak wuduk? Dia tak tahu, tak ada asas. Nabi kata, macam ni saya ajar. Pertama, apa Nabi buat? Basuh pergelangan. Tengok saya buat. Kumur. Masuk air dalam hidung, basuh muka, tangan, kepala, telinga dan kaki. Kemudian Nabi kata apa? Wuduk macam aku buat. Bahkan dalam solat Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang cara aku semayang, tengok aku buat macam mana. Nabi tak kata kamu semayang, kamu baca Fatihah, kamu rukuk, tidak ada sebagainya, sujud. Tapi Nabi sendiri buat. Baginda mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang seperti aku semayang, tengok aku buat macam mana. Tiru sebiji. Inilah yang memberi kesan sebagai contoh. Apabila kita solat, kemudian ada anak ataupun cucu,
yang kita tak pernah suruh dia solat. Budak umur 5 tahun, 4 tahun, yang belum lagi ada akal yang waras, yang boleh berfikir. 4 tahun, 3 tahun. Tapi dia tengok ayah dia solat, hari-hari solat. Dia tengok atuk dia solat, hari-hari solat. Dia pun tiru, duduk sebelah. Duduk sebelah, dia pun tiru pergerakan. Biarlah dia tiru, ikut. Dia tak tahu apa, tapi dia ikut. Ikut dengan cara budak-budak lah kan. Ikut. Ada kita suruh? Tak. Ada kita larang? Tak. Jangan larang. Tak suruh pun, sebab belum sampai umur lagi. Nabi suruh apabila berumur apa? 7. Alimu auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kamu sembahyang sedangkan mereka itu berumur 7 tahun. Ini 3-4 tahun. Dia ikut pergerakan tanpa disuruh. Sebab apa? Yang lebih memberi kesan adalah praktikal berbanding teori. Bagaimana guru nak membentuk, ataupun bagaimana ibu ayah nak membentuk, sedangkan dia sendiri tidak menunjukkan contoh yang baik. Ini kalau cikgu asyik main TikTok, joget TikTok, macam mana nak boleh? Anak murid pun tiru juga yang tu, tapi tiru yang tak baik. Sebab guru menunjukkan contoh yang tidak baik. Terutama guru perempuan lah, yang joget TikTok ni, lelaki tak buat benda. Dia tengok apa yang dibuat dilakukan oleh guru. Tapi Nabi SAW, kalau kita lihat, teknik paling banyak digunakan ini. Kemudian cara Nabi menyampaikan ilmu adalah dengan bercerita, menyebutkan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ini juga digunakan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita nak berhadapan dengan kanak-kanak, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang kita nak sampaikan ilmu, dengan cara bentuk jalan cerita. Ini sebagai contoh yang baik. Tapi banyak menyebutkan kisah-kisah umat-umat terdahulu supaya dijadikan sebagai iktibar. Tapi Nabi tak sebut cerita dongeng lah, benda yang realiti yang berlaku pada umat-umat dulu. Selain Nabi buat dalam bentuk soal jawab. Ini banyak, kalau saya nak cerita teknik ni tak habis 40 teknik. Cuma apa yang saya nak sampaikan di sini adalah bercakap mengikut kemampuan orang. Bercakap mengikut kemampuan orang yang mendengar, audien yang mendengar. Kalau audiens itu kanak-kanak, budak sekolah rendah, tiba-tiba saya nak orang panggil saya untuk buat ceramah, contoh, saya cakap macam dengan cakap dengan budak universiti. Last kali saya seorang yang faham seorang-seorang. Dia panggil apa? Syok sendiri. Budak-budak tak boleh nak faham. Apa ni ustaz cakap tak boleh nak faham. Last kali siapa yang faham? Saya seorang yang faham dan cikgu-cikgu yang faham. Yang lain tak boleh faham. Khatabun nas ala qadri uqulihim. Ali bin Abi Thalib cakap apa? Cakap dengan orang ikut kemampuan IQ dia. Dan kalau saya cakap bagi talk dekat pelajar-pelajar universiti, contoh, kemudian nada yang saya gunakan ataupun gaya bahasa penyampaian yang saya sampaikan macam saya cakap dengan budak tadika, pun tak boleh juga, tak sesuai juga. Sebab itu kita tengok bagaimana Nabi SAW nak ajar para sahabat. Abdullah bin Abbas kanak-kanak. Abdullah bin Abbas ni kanak-kanak, tapi dia hebat. Sahabat Nabi yang terdiri daripada kalangan budak-budak adalah Abdullah bin Abbas. Bila Rasulullah meninggal, Abdullah ni dia berumur belasan tahun baru. Maksudnya jarak dia tu dengan Nabi puluhan tahun. Hampir 40 tahun lebih. Jarak dia umur tu. Dia kata, rakibtu khalfan Nabi SAW. Saya naik unta belakang Nabi. Maksudnya membonceng di belakang Nabi, peluk Nabi, macam budak-budak naik motor peluk bapak dia. Saya buat macam tu, naik unta dengan Nabi. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya gulam, wahai budak,
cara bahasanya, kalau hadis bahasanya, wahai budak kecil, seolah-olah macam tu. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Nabi kata, wahai budak, jaga Tuhan. Dengan maksud jaga ketetapan, jaga undang-undang, jaga garisan, jangan kamu melampau, jangan lebih daripada garisan tu. Kemudian Nabi ulangi, ihfazillah tajidhu tujahak. Nabi ulang kalimah ihfazillah, jaga Allah 2 kali. Sebab apa? Yang mendengar tu adalah budak kecil. Budak kecil kalau kita cakap dengan dia ataupun kita suruh dia sekali, dia tak boleh dengar lagi. Dia tak boleh nak faham lagi benda tu. Kalau 3-4 kali, 10 kali kita larang, jangan, dia faham. Oh, benda ni tak boleh, benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Sebab dia ulang benda yang sama oleh mak bapak dia. Kalau suruh solat dia faham. Sebab dia ulang benda yang sama oleh mak bapak dia, benda ni kena buat. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Nabi ulang banyak kali supaya dia boleh faham. Sebab dia budak-budak. Meskipun budak-budak, tapi akal dia lebih daripada orang lain. Sehingga dalam memahami tafsir, sahabat yang besar-besar ni, Ibnu Umar, Abu Bakar, akan tanya rujuk kepada Ibnu Abbas. Kita adakah? Kita selaku orang yang berumur, lebih senior, tiba-tiba kita nak tanya budak-budak yang lebih pandai daripada kita. Jatuh standard lah. Aku makan garam dulu. Betul? Perasaan. Takkan budak-budak aku lebih pandai daripada dia lah. Segelintir yang sangka macam tu. Dia anggap budak tak tahu apa. Ilmu bukan kenal umur. Kalau kenal umur, saya tak boleh duduk depan tuan-tuan lah. Saya lebih muda banyak daripada tuan-tuan. Betul? Tapi sahabat-sahabat ni dirujuk kepada Ibnu Abbas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tafsir dan juga takwil Al-Quran. Sebab dia ada satu kelebihan istimewa yang Nabi bagi dekat dia. Bukan Nabi bagi, Nabi doa kepada dia dan Tuhan bagi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Gosok kepada Ibnu Abbas, ya Allah, bagilah dia ni faham agama dan juga pandai bab yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, cara nak faham Al-Quran. Itu adalah bagaimana cara Nabi menyampaikan. Dan kalau kita lihat surat-surat yang Nabi pernah utuskan kepada Raja Parsi, Nabi pernah utuskan kepada Raja Rom dan pembesar-pembesar yang lain, Nabi menggunakan gaya bahasa uslub yang paling tinggi sekali. Nampak? Sebab apa? Nak tunjukkan kehebatan Islam. Gaya bahasa yang digunakan bukan cakap macam budak-budak, bukan tulisan bahasa budak-budak, tapi bahasa sastra. Itu cara penyampaian. Nabi hantar surat kepada Rom, dan surat yang sampai kepada Raja Rom disebut dalam hadis Bukhari panjang. Raja Rom ni, Hercules ni, disimpan surat tu sampai sekarang ni, masih lagi wujud surat tersebut. Surat Nabi kepada Raja Rom, bukti kerasulan Nabi SAW. Apabila Nabi hantar surat kepada Raja Parsi, dia koyak surat Nabi. Sebab di surat tu tulis apa? Daripada Muhammad Rasulullah. Dia koyak. Dia tak percaya Nabi itu adalah Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala akan koyakkan kerajaan Parsi. Sebab dia koyak surat tu. Akhirnya Parsi ni kalah dengan Rom. Dua kuasa besar berlawan. Yang saya sebut tadi, bila menang Rom, orang Islam tepuk tangan. Sebab Parsi lebih jahat daripada Rom. Macam Yahudi dan Nasrani. Dalam Quran sebut apa? Yang lebih dekat dengan Islam adalah Nasrani. Kristian lebih dekat. Yahudi, lihat. Pernah kita dengar Yahudi masuk Islam? Susah juga lah. Tapi kalau orang Kristian masuk Islam, lambat-lambat macam. Yahudi, lihat. Zaman Rasulullah, berapa orang Yahudi masuk Islam? 11 orang tak sampai.
Sepanjang Nabi SAW duduk di Madinah, berapa orang Yahudi masuk Islam ahli kitab? Tak sampai 11 orang. Ada riwayat kata 9, ada kata 11. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Salam. Kebanyakan musyrikun Mekah. Orang yang sembah patung-patung berhala ni lebih lagi okey daripada Yahudi yang liat. Liat ni maksudnya susah nak tinggal apa yang dia faham, apa yang dia pegang. Baik. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.